Mari kita lukis sudut untuk semua kemungkinan pintu itu dapat dibuka. Pada kedudukan asal, pintu itu berada di sini. Okay. Bila kita buka pintu, sedikit demi sedikit, dan jika kita buka pintu sehingga ke garisan ini, berapakah sudut yang terhasil? Okay, ke garisan ini, berapakah sudut yang terhasil? Sudut 90 darjah. Okay. Sudut 90 darjah ini dipanggil sebagai right angle, sudut tegak. Okay. Pada kedudukan asal, sudutnya ialah 0 darjah. Apabila kita buka pintu ke garisan ini, ia membentuk 90 darjah. Alright, tadi kita buka pintu sehingga 90 darjah. Apa kata kalau kita teruskan buka pintu dengan lebih luas sehingga ke garisan ini? Okay, di mana ia membentuk satu garisan lurus dengan kedudukan asal. Berapakah sudut yang terhasil? Tentulah 180 darjah. Apakah nama sudut 180 darjah? Ia dinamakan sebagai straight angle. Alright, now kita nak kenal pasti sudut-sudut dalam ni. Let's say saya bahagikan kuadran ni kepada 3 bahagian. Berapakah sudut-sudut ni? Sudut yang pertama ialah 30 darjah. Kenapa 30 darjah? Sebab kita bahagikan 90 kepada 3 bahagian dan satu bahagian mendapat 30. Okay. Sudut yang kedua ialah 60 darjah. Kita nampak ini adalah satu gandaan 30. Means that you kena tahu sifar 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Tapi kita faham di sini ini adalah gandaan 30. Maksudnya hasil darab tadi kita tambah lagi kosong di belakangnya. Okey. Contohnya di sini 3 darab 4 kan? 3 darab 1 3, 3 darab 2 6, 3 darab 3 9, 3 darab 4 12. Tetapi kita perlu menulis sebagai 120. Sebab kita faham tadi, ia adalah gandaan 30. Bagaimana pula dengan yang ini? Tentunya 3 darab 5, 15. Tetapi kita perlu menulis 150. Okey, baiklah. Apa yang berlaku tadi? Kita membuka pintu sedikit demi sedikit dengan beberapa ukuran sudut di sini. Dan dalam kes ini, kita berhenti pada sudut 180. Okay. Secara logiknya, pintu ini dapat dibuka sehingga 180 darjah saja kerana mungkin ada dinding di sini. Tapi kita cuba bayangkan, imagine saja kita dapat tolak lagi pintu ni dengan lebih besar sehingga kembali ke tempat yang asal, iaitu dia membuat satu putaran lengkap. Saya ulang. Ini kedudukan asal pintu. Kita buka sedikit demi sedikit, memberikan beberapa nilai sudut pada kedudukan tertentu. 30, 60, 90, buka lagi 120, 150, 180. Secara logiknya, pintu dapat dibuka sehingga 180 saja kerana mungkin ada dinding di sini. But, we just imagine bagaimana kalau kita boleh tolak lagi pintu ni, tolak lagi dan kembali ke tempat asal. Ia membuat satu putaran lengkap. Satu putaran lengkap memberikan sudut 360 darjah. Itu maksud saya.
Di sini kita nak tahu sudut-sudut yang berada di bawah. Berapakah sudut ni? Tentunya untuk mendapatkan nilai di sini, kita perlu tambahkan 180 tambah 90. Kerana di sini membentuk satu sudut tegak. 180 tambah 90 menjadi 270. Okay. Jika kita kecilkan lagi sudut-sudut ni, boleh tak anda memberikan nilai pada sudut-sudut tersebut? Ingat pada penerangan tadi, semua kuadran dibahagi dengan 3 bahagian yang lebih kecil. Maksudnya, ia adalah gandaan 30. Untuk mendapatkan sudut ni, kita boleh tambahkan 180 dengan 30. Menghasilkan 210. Tambah lagi 30. 210 tambah 30 menghasilkan 240. Di sini 270 tambah 30 menghasilkan 300 dan akhir sekali 300 tambah 30 memberikan kita nilai 330 darjah. Ada beberapa lagi sudut yang special. Kalau saya lukis di sini satu, di sini satu sudut, di sini dan di sini. Boleh tak anda memberikan nilai-nilai sudut ni? Tentunya yang pertama ialah bahagi 90 bahagi 2 kan, sebab dia bagi kuadran ni kepada 2 bahagian. Dia akan memberikan kita 45 darjah. Di sini pula 90 tambah 45 135. Untuk mendapatkan sudut di bawah, 180 tambah dengan 45 memberikan 225. Dan di sini pula adalah 270 tambah 45, kita mendapat 315. Okay. So, by now, pelajar mesti tahu melukis ini by heart. That means, you kena tahu lukis tanpa merujuk kepada apa-apa. Semuanya should be in your mind. Okay? You kena tahu, you kena ada fahaman. Sudut 30 tu agak-agak besar mana? Sudut 150 tu besar mana? So, itu adalah objektif dalam kita punya pelajaran hari ini. Okay? You all kena tahu lukis, kita katakan standard position bagi angles. Okey, seterusnya kita ada beberapa nama yang special. Sudut dari kosong hingga 90 ada nama dia, iaitu acute angle, sudut tirus. Sudut tirus ni dia sudut yang tidak terlalu besar, iaitu antara 0 hingga 90. Dan lagi satu sudut, area ni, sudut-sudut antara 90 hingga 180 dinamakan sebagai obtuse angle. So, apa yang kita lukis tadi, the whole thing dinamakan sebagai standard position. Standard position. Alright?